Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam saya mimpi yang mana saya tengah bawa motor. Saya bawa motor jalan-jalan-jalan, ada Roblox. Saya kena tahan, dia minta IC semualah. Dan lepas tu dia kata, "Jom lah, saya nak bawa awak pergi gua sebab awak dah kalah 1-0." Saya macam terkejut lah. Sebab apa saya nak kena bawa ke gua? Saya bukannya fan Selangor kan? Yang mana Selangor kalah 1-0 semalam dengan PDRM. Kita lagi kuat boh kan? So benda ni kita akan bincangkan dalam ulasan perlawanan antara Selangor versus PDRM. Yang mana PDRM berjaya mengejutkan Selangor 1-0 hasil jaringan Bruno Suzuki. Nampaknya PDRM punya taktikal ni memang AS Roma di bawah Jose Mourinho lah. Main bertahan, dapat 1 gol, bertahan dan menang the game lah kan? Jadi inilah apa yang dilakukan oleh pasukan PDRM. Dan benda yang sama juga mereka lakukan dulu ke atas Kedah, yang mana Kedah kalah 1-0 apabila PDRM lebih bermain secara corak bertahan yang berdisiplin dan juga berjaya untuk menjaringkan 1 gol. Dan memanglah itu adalah tanda kekalahan apabila berjumpa dengan pasukan yang bermain low block. Maka apabila pasukan yang bermain low block tu menjaringkan 1 gol, maka pasukan kita perlu reda dan juga terimalah kekalahan tersebut. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Selangor. Apakah perkara yang mungkin boleh diperbaiki oleh pasukan Selangor pada perlawanan-perlawanan yang akan datang? Yang pertama, kalau kita lihat daripada segi corak serangan pasukan Selangor menentang PDRM pada perlawanan ni, mereka sebenarnya banyak menumpukan serangan di bahagian kanan. Kalau kita lihat, banyak gerakan-gerakan yang dilakukan adalah melibatkan Quinton Cheng yang bermain secara ofensif right back lah. Dan dia selalu naik untuk membantu bahagian hadapan dengan buat overlap dan sebagainya. Cumanya kalau kita lihat dalam 5 ke 10 minit yang pertama di first half, apa yang dilakukan oleh Quinton Cheng memang sangat efektif apabila dia berjaya untuk bantu combination play di bahagian kanan dengan buat overlap, dengan memberi supporting play dan sebagainya. Dan dia banyak melakukan low crosses ke dalam D-box pasukan Selangor, ke dalam D-box pasukan PDRM. Tetapi apa yang menjadi masalah kepada hantaran-hantaran tersebut adalah yang pertama, banyak hantaran-hantaran dalam 15 ke 10 minit yang pertama, hantaran-hantaran yang dilakukan oleh Quinton Cheng secara low cross, secara hantaran-hantaran cross yang rendah, berjaya untuk mencari pemain Selangor hanya sekali, iaitu Ali Faikal. Yang mana percubaan Ali Faikal agak meleret sedikit daripada gawang yang tidak menuju tepat ke dalam gawang, menyebabkan percubaan tersebut sia-sia. Dan selepas itu, banyak hantaran-hantaran yang dilakukan oleh Quinton Cheng secara low cross ke dalam D-box pasukan PDRM berjaya untuk di-intercept, ataupun hantaran-hantaran tersebut tidak diambil ataupun tidak disambut oleh pemain-pemain Selangor. Sebab apa? Sebab pemain-pemain Selangor yang berada di dalam kotak penalti pasukan PDRM adalah hanya Aaron. So benda ni yang menjadi persoalan. Kenapa nak main low crosses tetapi menentang pasukan yang low block, tetapi numbers of player yang berada dalam D-box untuk menyambut hantaran tersebut adalah hanya seorang ataupun 2 orang sahaja. Sepatutnya pasukan Selangor boleh overload pemain di bahagian D-box pasukan PDRM sewaktu Quinton Cheng melakukan low crosses tersebut lah dalam 15 ke 10 minit yang pertama. Sekiranya ada numbers of player yang lebih banyak, mungkin pasukan Selangor boleh untuk set up the goal ataupun sambut hantaran tersebut untuk finish execution yang baik, lebih baik lah berbanding hantaran tersebut jadi sia-sia. Namun begitu juga kalau kita lihat, ada low crosses ataupun crosses yang dilakukan oleh Quinton Cheng ke dalam D-box pasukan PDRM berjaya untuk disambut oleh Aaron Deville. Tapi disebabkan pemain PDRM yang berada dalam kotak penalti itu, James Okoswa dan sebagainya, adalah bermain secara low block dan juga man to man marking, maka kekalahan yang ada kepada Selangor adalah daripada segi fizikal, yang mana even Aaron berjaya dapatkan bola, tetapi James Okoswa dan sebagainya akan cepat untuk melakukan interception ataupun merebut bola tersebut daripada Aaron, ataupun memberi pressure kepada Aaron untuk Aaron kehilangan bola tersebut. Jadi apabila Aaron kehilangan bola tersebut, pemain PDRM akan cepat untuk melakukan clearance. Jadi inilah punca permasalahan pertama pasukan Selangor apabila mereka tak ada numbers of player yang boleh receive the ball ataupun crosses dari Quinton. Dan dalam pada masa yang sama, mereka punya target man iaitu Aaron Deville pun kalah fizikal kepada pemain pertahanan pasukan PDRM. Itu dalam 10 ke 15 minit yang pertama lah. Kita boleh katakan Quinton Cheng berjaya untuk lakukan crossing yang efektif. Tetapi sepanjang game, overall game, apa yang dilakukan oleh pasukan Selangor dengan penggunaan daripada Quinton Cheng still lagi sama. So bermaksud setiap kali Quinton Cheng attack,
ataupun serang di belah kanan, maka Quinton Cheng akan end up dengan crossing, sama ada low cross ataupun boleh dikatakan crossing ke dalam di box untuk mencari pemain Selangor di bahagian attacking yang ada dalam kotak penalti lah. Tetapi apa yang saya nak sampaikan dekat sini adalah dari segi keberkesanan, iaitu dalam 15 ke 10 minit bolehlah efektif sebab pasukan PDRM dalam fasa settle down. Tetapi apabila pasukan PDRM dah mula baca gerakan tersebut dan dah mula settle untuk settle down dengan corak bertahan mereka, maka pergerakan yang dilakukan oleh Quinton Cheng dengan hantaran-hantaran rendah ataupun hantaran lintang ke dalam D-box tersebut akan mudah dibaca dan akan mudah untuk di-intercept oleh pemain-pemain pertahanan PDRM, iaitu terutamanya James Okoso lah. Jadi dekat sini boleh dikatakan Quinton Cheng juga agak kurang creativity, lack of creativity dalam melakukan penetration ke arah kotak penalti pasukan PDRM. Jadi sepatutnya Quinton Cheng dah tahu, banyak kali dia cuba, dah asyik kena intercept, kena block dan sebagainya. Sepatutnya dia cari jalan lain untuk dia melakukan penetration. Mungkin dia boleh cut in lebih ke dalam, dia boleh bawa bola move lebih ke dalam kan, barulah dia set up dan sebagainya. Tetapi tidak, dia still lagi berterusan melakukan crossing, low cross yang memang mudah sangat untuk pemain PDRM melakukan interception. Jadi dua faktor lah dekat situ apabila pasukan Selangor masih lagi menerapkan taktikal yang sama yang mudah dibaca untuk pasukan yang bermain secara bertahan seperti pasukan PDRM. Itu perkara pertama yang saya nak highlightkan. Perkara yang kedua, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh pasukan Selangor daripada segi corak bertahan, yang mana boleh saya katakan untuk gol Bruno Suzuki itu boleh dikatakan miscommunication dan juga space yang banyak diberikan kepada Marcus Makwale dan juga kepada Bruno Suzuki untuk mereka berdua ni set up the goal, yang mana Marcus Makwale nampak Bruno Suzuki buat larian di antara Quinton Cheng dan juga Haris Haikal dan juga Quinton Cheng macam membesarkan lagi space tersebut untuk Bruno Suzuki exploit kawasan tersebut, dan bola dapat kat Bruno Suzuki free, ruang tak ada, boleh free shooting, so good. Jadi dekat defend pun masalah daripada segi bertahan dah terlalu terekspos, terdedah. Sepatutnya boleh untuk halang gerakan tersebut tapi tak halang. Jadi benda tu pun untuk pasukan Selangor boleh perbaiki di bahagian pertahanan. Dan di bahagian tengah, kita boleh katakan Orozco, Nur Rawak Deh telah memainkan peranan yang penting, termasuk Alif Haikal, yang mana mereka cuba untuk memberi support, inverted crossing, letak bola di belakang pertahanan dan sebagainya. Tetapi mereka masih lagi juga kurang, lack of creativity yang menjadi faktor keutamaan kepada pasukan Selangor susah untuk beat PDRM adalah daripada segi off ball movement, yang mana kalau kita lihat daripada segi positioning yang ditunjukkan oleh pemain-pemain pasukan Selangor adalah lebih kepada stagnan ataupun lebih kepada statik, yang mana mereka tidak banyak bergerak untuk mencari ruang ataupun untuk exploit ruang-ruang kosong yang ada oleh pasukan PDRM yang diberikan lah. Kalau mereka boleh exploit even the small space, mungkin Orozco boleh set up hantaran-hantaran through ball yang menarik. Sebab apa? Sebab ada beberapa kali yang mana Orozco berjaya meletakkan bola di belakang pertahanan pasukan PDRM yang boleh dikatakan boleh diambil dengan baik oleh Raouf Salifu ataupun Aaron Devel, tapi disebabkan tak banyak pergerakan off ball movement sebegitu oleh bahagian attacking, Orozco tak boleh nak set up dengan terlalu banyak. Ada juga Orozco letak di belakang pertahanan, tetapi daripada segi pace memang boleh dikatakan striker pasukan Selangor tak boleh nak ligan ataupun tak boleh nak one on one untuk dengan defend pasukan PDRM. Jadi boleh dikatakan off ball movement juga menjadi persoalan kenapa pasukan Selangor tak banyak bergerak untuk create the space. Sebab kalau kita lihat, mereka hanya banyak menggunakan Faisal Halim as the free role ataupun free roamer untuk menggunakan individual skill yang dia ada untuk bawa bola ke bahagian hadapan untuk penetrate dan juga cari ruang. Jadi apabila Faisal dapat bola, dia banyak bawa bola ke depan, bawa tapi tak ada support dan tak ada banyak ruang yang diberikan oleh pemain PDRM. Jadi dia tak boleh nak buat apa, tak boleh nak masuk juga. Tapi pemain-pemain yang lain di bahagian tengah, even di bahagian striker, tak cuba untuk membantu dan juga memberi support kepada beliau untuk memberi ruang kepada beliau untuk buka game ataupun open the game. Memang Selangor control the game, tapi Selangor tak banyak untuk menjaringkan tak banyak peluang untuk melakukan expected goal dan sebagainya. So benda ni perlu untuk Tan Chee Ho cari benda yang boleh baiki. Dan kalau kita lihat juga bahagian kiri, Kuzaimi secara jujurnya memang tak boleh main left back. Bukan tak boleh main left back, dia boleh main left back, tapi efektif keberkesanan dia mungkin lebih kepada daripada segi penggunaan back 3. Tetapi kalau dia nak
nak main pure left back, nak buat overlap dan sebagainya pada peranan semalam, memang dia sukar. Mungkin dia baru lega, baru dia tak cukup fit, dan dia memang sukar. Kemasukan Ruben Tiren baru nampak positif sikit, tetapi overall pertukaran yang dilakukan oleh Tan Chee Ho juga boleh dikatakan agak terlalu straightforward, yang mana dia tak push untuk lebih advance kepada attacking. Sebaliknya dia tukar bawa masuk hand down yang boleh dikatakan memang performance dia season ni agak low dan sebagainya. So benda ni yang perlu untuk pasukan Selangor perbaiki pada the next game lah. Sebab apa? Sebab rugi lah lawan dengan tim yang boleh mereka dapat 3 poin, tetapi mereka tak cuba untuk menang. Sebab nak menang Liga bukan hanya menang dengan JDT kan. Nak menang Liga kena menang semua game. Macam mana JDT buat, macam itulah baru boleh menang Liga. Dan untuk PNM sebenarnya saya respect kita lagi kuat boh sebab apa? Sebab mereka menang 1-0. Memang mereka manfaatkan satu peluang keemasan untuk skor the goal, dan mereka bertahan dengan baik, disiplin. James Okosoa man of the match, berjaya bermain dengan baik. Interception dia, nak main crossing dia memang tak lepas lah. Low cross ke, high cross ke, semua memang tak lepas. Jackie Faye main tempat Fadil, bagus kan. Hasil gerakan dia dengan Marcus Akwali berjaya untuk cipta gol kepada Bruno Suzuki. That is a good thing. So memang orang apa, PDRM deserve respect lah. Sangat respect. Itu je lah udah saya. Assalamualaikum.